Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Anda bersama saya Nur Zamri dalam berita Semasa 4. Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan KPKM telah mengenalpasti beberapa langkah baru mengikut subsektor agromakanan untuk memastikan ketersediaan makanan kekal terjamin. Selain itu, KPKM juga mengambil inisiatif untuk menghasilkan sumber alternatif bagi mengurangkan kebergantungan penuh kepada sumber import seperti yang dialami masa kini. Timbalan Menteri Han Fung Hin berkata antara inisiatif tersebut ialah menghasilkan 600,000 tan metrik jagung bijian. Jelas beliau ini mampu mengurangkan kebergantungan import bahan makanan ternakan sebanyak 30% menjelang tahun 2032. Tambahnya lagi, KPKM juga akan memperkukuh industri input pertanian domestik secara bersasar untuk mengurangkan kebergantungan kepada sumber import yang mempengaruhi kos pengeluaran dan kenaikan harga makanan. Sumber import ketiga ini diperlukan kerana terdapat komoditi makanan yang tidak dapat dihasilkan secara domestik disebabkan faktor kesesuaian iklim, kekangan sumber tanah dan tenaga kerja. Seramai 40 pelajar Sekolah Menengah Kebangsaan Raja Perempuan Ipoh dari golongan B40 disantuni menerusi sumbangan barang keperluan sekolah. Program digerakkan Majlis Bandaraya Ipoh di bawah inisiatif MBI Prihatin dengan kerjasama syarikat Navira Meditech Sendirian Berhad serta Persatuan Ibu Bapa dan Guru PIBG sekolah berkenaan. Datuk Bandar Ipoh, Datuk Rumaizi Baharin berkata program bertujuan membantu meringankan beban ibu bapa yang kurang berkemampuan menyediakan kelengkapan sekolah kepada anak-anak mereka. Beliau turut mengalu-alukan tajaan syarikat tempatan bersama membantu golongan B40. Dalam pada itu, syarikat canggih dalam perancangan untuk membangunkan sebuah kilang menjahit pakaian di Seri Iskandar Perak. Pengarah urusan canggih Sutera Sendirian Berhad, Rozamir Zulkifli berkata apabila siap kelak, ia bakal menyediakan peluang pekerjaan kepada penduduk sekitar. Jenayah kebencian di Amerika Syarikat meningkat daripada 8,120 kes pada 2020 kepada 9,065 pada 2021 dengan hampir 65% mangsa menjadi sasaran kerana kaum, etnik atau keturunan. Laporan FBI mendedahkan keganasan terhadap komuniti minoriti oleh golongan yang mengagungkan ketuanan kulit putih dan kumpulan kebencian lain semakin meningkat. Laporan tersebut mewakili usaha kali pertama FBI melaporkan trend jenayah kebencian dengan lebih konsisten sejak agensi itu beralih kepada kaedah pengumpulan data baharu. Persatuan Psikologi AS berkata jenayah kebencian memberi impak buruk kepada komuniti terutama masalah psikologi dan tahap keyakinan diri yang rendah. Februari lalu, seorang lelaki kulit putih dijatuhi hukuman penjara seumur hidup tanpa kemungkinan parol selepas menembak mati 10 orang kulit hitam tahun lalu di sebuah kedai runcit di Buffalo, New York. Seorang penolong akaunten di Pejabat Kesihatan Daerah di Johor mengaku tidak bersalah di Mahkamah Session Johor Bahru atas 5 pertuduhan rasuah berjumlah hampir RM10 6 tahun lalu. Tertuduh Muhammad Raziz Zainadin 40 tahun membuat pengakuan di hadapan Hakim Datuk Ahmad Kamal Arifin Ismail. Kesalahan didakwa dilakukan antara Januari hingga September 2017. Pendakwaan dikenali Pegawai Pendakwa Raya SPRM Nur Mahira Muhammad Fauzi. Tertuduh diwakili Peguam Datuk Hanif Hassan. Tertuduh dibenar diikat jamin RM10,000 dengan seorang penjamin serta menyerahkan pasport kepada mahkamah hingga kes selesai selain melaporkan diri di Pejabat SPRM segamat setiap bulan. Mahkamah menetapkan sebutan semula kes pada 16 April. Pelaporan itu mengakhiri berita semasa buat hari ini. Saya Nur Zamri. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.